Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Zubir dan kali ini kita akan kongsikan bagaimana untuk kita set upkan Home Assistant menggunakan VirtualBox di dalam Windows PC. VirtualBox ni dia boleh juga diinstal ke dalam Mac OS dan juga Linux machine. So untuk perkongsian kali ini kita akan go through menggunakan Windows. Okay, jom kita tengok. Jadi untuk mulakan, kita mula sekali kita pergi dekat website Home Assistant. Dia punya URL dia home-assistant.io. Jadi ini website dia. Kalau tengok pada getting started, dia dah sediakanlah quite detail lah juga dia punya guide dia. Yeah. So kalau kita tengok pada installation, kalau ikutkan Home Assistant ni, dia ada pelbagai platform. Maksudnya boleh install kat macam-macam platform lah. So yang popularnya dekat Raspberry Pi. So yang ni nanti saya akan tunjuk dia punya step dia, macam mana mudahnya pakai Raspberry Pi untuk installkan Home Assistant ni. Satu lagi Odroid. Odroid ni dia macam Raspberry Pi juga, tapi dia lebih in terms of hardware dia lagi advanced lah. Sama juga dengan hardware yang lain ni. Jadi apa yang kita nak sentuh pada hari ini, installation menggunakan VirtualBox, maka kita akan tengok pada Windows. Pergi pada Windows. Jadi dekat Windows kita ada kat sini image, senarai image. Dalam case Windows, selain daripada VirtualBox, kita ada juga option untuk kita installkan dalam mana-mana virtual machine yang lain. Sebab VirtualBox ni is a virtual machine tau. Dia macam virtualization untuk emulatekan PC. So selain daripada VirtualBox, kita ada option lain, contoh macam VMware, ataupun yang built-in dalam Microsoft sendiri, daripada Windows sendiri, Hyper-V. So saya takkan sentuh kat situ apa dia punya kebaikan, keburukan semua tu. Tapi kita memadai untuk kita peringkat awal ni, kita tengok pada VirtualBox. So proceed untuk kita downloadkan file image dia tadi. Maksud saya bila kata download image ni, konsep dia ialah dia akan downloadkan dia punya image ni, maksudnya macam drive dia lah, dia punya virtual drive dia. Maksudnya dalam tu dia dah siap install lah segala komponen-komponen ataupun software untuk Home Assistant tu. Tinggal lagi virtual drive ni tadi perlu di load ke dalam virtual machine, which is dalam VirtualBox tadi lah. So kita download. So macam ni saya dah save, saya dah download sebelum ni. So lepas ni kita akan proceed macam mana nak loadkan ke dalam VirtualBox. Baik. So selepas selesai installkan VirtualBox ni tadi, so ini dia punya antarmuka dia lah, dia punya main window dia. So pertama sekali, apa yang kita kena lakukan, kita kena create new machine lah. Di sini kita perlu yang pertamanya kita kena berikan nama lah, nama terhadap virtual machine tersebut. So nama ni terpulang kepada rakan semua lah. Cuma untuk video ni saya letakkan nama yang paling straightforward, Home Assistant terus. Next, machine folder. So yang ini di mana lokasi virtual machine tersebut akan disimpan. So macam saya letak kat sini dekat dalam C drive. Yang ini pandangan peribadi saya, sebaiknya biarlah virtual machine tersebut diletakkan di dalam SSD drive. Kalau misalnya kata rakan semua ada dua jenis drive yang berbeza dalam PC tersebut, PC Mac ataupun desktop Windows ke seeloknya kita letakkan virtual machine ni ke dalam drive yang SSD. Why? Sebab SSD ni dia punya speed dia lebih laju. So although yes,
VirtualBox ni dia fully rely pada not just bukan saja dekat hard disk, tapi pada CPU, pada RAM semua tu kan. Tapi sedikit sebanyak dia dapat membantu in terms of dia punya loading dia. Okay, seterusnya kita ambil type. Okay, kita kena ambil Linux. Kenapa? Sebab Home Assistant runs on Linux. Walaupun virtual machine ni, VirtualBox ni dia run on Windows ataupun Mac OS ke apa, tetapi Home Assistant tu sendiri dia memang perlukan Linux punya environment, ya. Okay, so untuk Linux, untuk version dia punya flavor dia, Linux flavor dia, dia ada pelbagai Linux flavor yang disenaraikan kat sini. So untuk ni kita ambil Other Linux. Kenapa? Kerana dalam Home Assistant, ingat image file yang kita download tadi kan, dia dah dia adalah satu variant Linux yang khusus daripada Home Assistant sendiri, dipanggil Hasbian. Dia based on Debian, Linux Debian. Ni sedikit background lah. Kalau orang tanya tu, tahulah, saya pakai Hasbian. So untuk option dalam VirtualBox ni kita ambil Other Linux. So next. Okay, untuk memory, untuk size RAM. Okay, untuk RAM, kalau ikut pada documentation, dia recommend 2GB at least, 2GB. Cuma pandangan saya, yang paling baiknya ialah 4GB. So kalau VirtualBox ni, kalau misal kata RAM rakan-rakan semua dalam 4GB ataupun 8GB kan, bolehlah allocate kat sini 2GB paling tidak. Okay, so untuk video yang ni saya hadkan kepada 1GB dah, madai lah. Okay, kenapa RAM ni penting? Kerana sebagai permulaan, dia punya keperluan RAM tu memang tak banyak pun. Tapi lama kelamaan, bila rakan semua dah start letak macam-macam integration dalam tu, dengan automationnya, dengan scripting dia, dengan dia punya UI dia, nak dia button-button semua tu kan, dia akan perlukan RAM yang besar. So benda ni kita kena plan ahead lah. Maksudnya bila kita nak tengok pada Home Assistant ni, sebaiknya kita kena plan, make sure perkakasan kita membadai ataupun mencukupi untuk menjalankan Home Assistant ni. Orang kata apa, dia punya sustainability. So tak adalah nanti bila dah ni barulah kita dah menggagau, alamak nak kena increase RAM dan apa semua kan. Dan kalau nak lagi pakai Raspberry Pi macam mana nak upgrade RAM. So that's why kalau macam yang mana yang nak gunakan Raspberry Pi, kalau paling tidak pun ambil yang 4GB. Bukan kata 2GB tak boleh jalan, tapi from long term, nak even better kalau ada bajet yang cukup, boleh ambil yang 8GB kan. Okay, so kita next. Okay, yang ini hard disk. Ingat tadi yang kita download image tadi kan dekat Home Assistant. So image itu adalah hard disk yang dah disiapkan dengan dia punya operating system, dia dah siapkan dengan Home Assistant tu sendiri. Kita tinggal nak load je. Sebab bila dalam VirtualBox ni, kita just sediakan dia punya machine dia, virtual machine dia, and then dia punya hard disk tu kita masukkan dalam, loadkan dalam virtual machine tersebut. So mana kita nak cari tu? Okay, kita ambil yang ni, use an existing. So before kita klik kat sini, ingat kita buka balik yang kita download tadi. So ini yang kita download tadi. And then kemudian, ingat tak lokasi mana yang kita save tadi? Dekat C kan. So kita buka dekat C, mana virtual machine ni. Okay, so virtual machine, Home Assistant dia dah create siap, tapi kosong dalam ni kan. Yalah, dia tak create lagi. So kita tarikkanlah, extract lah dalam ni. Okay, baik. So selepas selesai, dan kita pergi balik pada VirtualBox ni tadi, klik pada button ni, and then klik pada button add. Okay, bila add, nampak kita dah ready dah file yang kita masukkan tadi. Open.
and then choose. Itu saja. Okay, so itu selesai on hard disk punya part. Create, maka siaplah satu virtual machine. Okay, dah boleh run ke belum? Belum. Ada sedikit adjustment perlu dibuat pada virtual machine tersebut. Okay, apa yang kita kena buat before kita boleh run virtual machine ni? Iaitu kita pergi pada settings, and then kemudian kita tengok pada settings. Okay, dekat sini kita boleh klik dekat kita klik dekat enable EFI, and then itu yang pertama. Yang keduanya network. Yalah, sebab Home Assistant ni dia perlu capaian kepada kita punya network. The best selain daripada tu dia boleh perlukan capaian ke internet lah untuk update semua tu kan. So macam mana kita nak set? Pada network kita attachkan dengan kita ambil bridge. Okay, kenapa bridge? Maksudnya sebab sekarang ni kita create satu virtual machine. Virtual machine tu hardware orang kata apa, virtual, dia tak ada physical. So dia kena, in order untuk dia berfungsi seperti ada physical, so dia kena ada connection kepada physical punya network. So siapa physical tu? Kita punya host lah, meaning kita punya Windows tu lah. So kat sini dia akan senaraikan dalam desktop saya ni ada apa. So ada LAN ataupun Wi-Fi. Ini terpulang kepada desktop ataupun PC itu sendiri. Kalau misal kata rakan-rakan pakai LAN, dan ambil LAN. Kalau dia connected pakai Wi-Fi, dan ambil Wi-Fi. Ini penting. Okay, and then klik OK. Itu saja. Bila dah selesai, baru kita boleh start. Bila start, dia akan cuba boot up dengan configuration yang kita dah set tadi. So bila dah boot up, dia akan maklumkan dia punya details untuk Home Assistant tadi. So untuk first time boot, dia akan ambil masa sikit. Ini dia punya booting process lah. Okey, baik. So booting telah selesai. So kalau tengok pada sini, dia dah bagi tahu apa IP address untuk Home Assistant kita. Jadi untuk access kepada Home Assistant kita, sama ada kita gunakan URL homeassistant.local. Port dia memang secara default dia ialah 8123. Tapi macam saya prefer masuk through IP address lah. So yang ni proses installation ataupun proses setup Home Assistant menggunakan VirtualBox telah pun selesai. Okay, baik. So kita buka pada IP address tadi. Okay, 154 kan. Okay, tu dia masih preparing. Okey, setelah selesai, pertama sekali dia akan minta untuk kita createkan satu user ID yang utama lah, dipanggil sebagai owner. So untuk yang case ni kita akan namakan dia sebagai satu user ID. Zubi Jamal. Password dia, saya letakkan satu password contoh lah. Yang ni boleh create ikut pada ni lah, keperluan masing-masing lah. Okay. And then seterusnya dia akan minta untuk kita namakan Home Assistant ni. Apa kita nak panggil Home Assistant ni? Kita boleh biarkan sebagai Home pun tak apa, ataupun Baiti Janati ke, ataupun Rumahku Syurgaku ke. So terpulang.
ikut pada masing-masing, kreativiti masing-masing. So nak biarkan macam video ni saya akan biarkan. And then seterusnya in terms of location, dia akan minta kita tentukan location home assistant ni. Kenapa location ini penting? Yalah, takkanlah nak biarkan depa ni track kan. Okay, indirectly yes lah, cuma kenapa kita perlu setkan location ni, supaya kita boleh guna pakai capability device tracking ataupun presence detection. Presence detection ni maksudnya kita boleh setkan automation based on lokasi device rakan-rakan semua nanti. Contoh misal kata kan dalam home assistant ni dia ada apps tau, dia ada mobile apps. So boleh install dalam iPhone ataupun Android. So daripada apps tu nanti dia akan registerkan dia punya location dia juga. Yalah, register location tu is within kita punya home assistant kan. Jadi bila dia detect je phone tu berdekatan dengan kawasan rumah kita, dan kita boleh jadikan itu sebagai trigger untuk buat apa-apa automation. And then kemudian next kita akan pilihkan time zone. Okay, untuk Malaysia kita kena ambil Asia Kuala Lumpur. Okay, seterusnya unit system. So dalam home assistant kita nanti kita boleh tentukan sama ada nak pakai metric ataupun imperial. So Malaysia obviously pakai metric lah Okay, seterusnya currency. So currency ni kita boleh tentukan currency supaya sebab dalam home assistant ni dia ada method untuk dia calculatekan costing. Costing apa khususnya dalam dalam perkara energy, tenaga, elektrik. So daripada elektrik tu dia boleh calculate apa dia punya cost dia. So selain itu maybe untuk masa akan datang dia akan expandkan lagi untuk perkara-perkara lain. So kita boleh setkan dia punya currency dekat sini. Okay, seterusnya yang ini home assistant dia letakkan dia punya own analytic lah. So itu terpulang kepada rakan-rakan semua nak bagi dia track basic info ke ataupun tak nak langsung pun terpulang. Okay, macam saya ni biarlah kosong. Okay, next. Okay, at this junction, dekat point ni nanti home assistant dah akan start scan network yang ada dalam rumah tu tau. Dia akan meraban, dia akan check okay, kat rumah hang ni ada apa. Oh ada ni, ada tu, ada tu. So dia akan detect semua. Okay, so bila dia detect, kita klik finish. Okay, maka selesailah sudah set up untuk home assistant menggunakan VirtualBox. Okay, so yang ini adalah antara muka home assistant untuk permulaan. Orang kata apa, starting dia macam ni lah rupa dia. Baik, macam mana kita nak jadikan VirtualBox ni dia automatically buka selepas kita reboot PC ni. Yang ni ialah because of VirtualBox ni dia betul-betul bergantung kepada desktop PC tu kan. Jadi macam mana kita nak make sure nak pastikan home assistant ni boleh dijalankan semasa window ni dah di restart. Okay, cara dia daripada screen yang utama ni, just right click and then kemudian kita create shortcut on desktop. So dia akan create satu shortcut di sini. Okay, so yang inilah nanti dia kita akan letakkan dalam startup. Kenapa startup? Ialah supaya nanti bila window ni start je, dia akan terus bukakan virtual machine ni. Sebab itu satu, bila bergantung pada VirtualBox ni, dia kena sentiasa running window ni. Kalau ikut terklik tutup ke, maka home assistant tersebut akan mati.
So cara dia, lepas dah ada shortcut ni, macam mana kita nak letakkan dalam apa startup tadi, pergi pada start, uh, apa buka pada menu run. Okay, typekan kat situ. Saya dah keluar kat sini terus. Shell dan titik bertindih startup. Enter saja. So folder ni lah yang kita akan pindahkan shortcut ni tadi, cut, and then pastekan ke dalam folder ini. So selepas ini, setiap kali window ni start, dia akan buka virtual machine yang ini. Okay. So macam mana pula nak make sure benda ni tak terbuka macam terlapang gini kan? Okay, cara dia right click shortcut tadi, and then ambil properties. Okay, run ni tukarkan kepada minimize supaya dia akan sentiasa dikecilkan ke taskbar. Okay, ada juga yang saya baca request untuk letakkan dekat sini. Yalah, sini kan orang kod tertutup ke apa kan. Tapi kebanyakan tool yang saya jumpa setakat ni tak berapa stabil lah. So memadai untuk perkongsian hari ni, kita biarkan dia running macam tu. So itu saja in terms of bagaimana nak set up, and then apa dia punya first time set up masa dalam home assistant tu sendiri, and then kemudian bagaimana nak jadikan home assistant tu sentiasa berjalan setiap kali PC tu di restart. Kadang-kadang bila pakai Windows, kadang dia ada schedule update. So schedule update ni akan menyebabkan PC tu akan restart. So bila restart, kalau kita tak letakkan dalam ni, dia akan sentiasa dalam keadaan tertutup. So at least bila kita dah letakkan shortcut ni, setiap kali dia restart, dia akan upkan terus home assistant. Okay. Baik, sebagai bonus untuk kali ini, saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak set upkan home assistant ke dalam Raspberry Pi menggunakan Raspberry Pi punya official imager. So okay, sebab kalau dalam documentation ni dia suruh pakai okay, kalau kita tengok kalau kita perhatikan untuk Raspberry Pi, apa yang dimaklumkan kat sini, dia suggest untuk kita pakai Balena Etcher. So ini macam third party punya imager lah. Jadi okay, cara dia, kita pergi pada Raspberry Pi punya website, under software. Okay, di sini kita akan download dia punya imager dia. Yang ni official Raspberry Pi punya imager. Okay, so bila kita download, ini saya dah bukakan. Okay, so dalam menu utama Raspberry Pi imager ni, pertama sekali masa nak choose OS, choose operating system, so dia first kali option dia definitely yang Raspberry Pi OS lah. Okay, tapi yang kita nak fokuskan kepada home assistant, kat mana duduk dia, dia pergi pada ada specific purpose OS. Okay, klik pada situ. Nampak tak? Ada home assistant. Okay, so dalam home assistant ni ada dua option. Satu, yang pertama untuk Raspberry Pi 4 ataupun Raspberry 400 ni yang melekat sekali dengan keyboard tu. So boleh ambil option yang pertama. Manakala kalau misalnya kata rakan-rakan ada yang Raspberry Pi yang lama, ya Raspberry Pi 3, then boleh ambil yang second image. So untuk case ni saya ambil yang 4 dulu, and then seterusnya kita ambil storage lah. Storage ni maksudnya kena masukkan SD card ke dalam card reader, and then kemudian masuk dalam PC. Kemudian seterusnya kita write, itu saja. So bila write tu dah selesai, tanggalkan daripada card reader tersebut, and then masukkan dalam Raspberry Pi dan boot. Itu saja.
Bila boot, dia akan lalui proses setup sama macam yang VirtualBox tadi. Itu saja. Jadi alhamdulillah, kita dah selesai go through macam mana proses setting up VirtualBox di dalam Windows PC, dan seterusnya kita dah go through macam mana nak set upkan Home Assistant menggunakan VirtualBox tu tadi, dan juga sedikit sebanyak apa dia punya proses. Kita dah lalui proses Home Assistant punya tu sendirilah, and then kita juga ada go through juga bagaimana nak set upkan Home Assistant menggunakan official Raspberry Pi Imager. So boleh menggunakan terus Raspberry Pi Imager untuk dapatkan Home Assistant. Okay, jadi insyaAllah saya harap perkongsian saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak dapat memberi manfaat pada rakan-rakan semua dalam membuat persediaan ataupun dalam menyediakan Home Assistant menggunakan VirtualBox. Yang ini kenapa saya kongsikan video ini sedikit sebanyak, katalah kalau nak pakai Raspberry Pi sekalipun, sementara nunggu boleh pakai VirtualBox terlebih dahulu. So bolehlah kalau nak explore dulu kan, so that's why saya ada sentuhkan juga bagaimana nak set up dalam Raspberry Pi, supaya nanti bila dah rakan semua dah terima, dan boleh gunakan method yang saya tunjukkan tadi. Okay, dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana luangkan masa tonton video ini. Boleh klik like sekiranya video ini membantu anda semua, dan subscribe supaya dapat tonton perkongsian saya di masa akan datang, insyaAllah. Okay, saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.